主内弟兄姐妹，大家平安。Shalom saudara-saudari sekalian. 我们实在感谢主，今早我们能够再一次聚集在一起来敬拜主。Kita bersyukur pada Tuhan pagi hari ini kembali lagi kita boleh bersama-sama datang beribadah. 让我们一起来低头祷告。Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. 天父上帝，我们要感谢你，Tuhan Allah Bapa, kami mengucapkan syukur. 今早我们能够再一次来到你的跟前， Pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu. 让我们在这段时间的时候，能够一起献上我们自己，好好在你的话语不断的成长。Biarlah kami melalui kesempatan ini kami boleh bertumbuh bersama dengan firman-Mu. 我们将你两位软弱的仆人完全的交托， Ya Tuhan, kami mau menyerahkan kedua hamba-Mu yang lemah ini. 由你使用他们，让他们能够成为我们众人的祝福。 Pakailah mereka ya Tuhan supaya menjadi saluran berkat bagi semua orang. 我们这样祷告，感恩仰望，奉主耶稣名求， Demikianlah kami berdoa, bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 真的弟兄姐妹，我们实在感谢主呢，今天我们还能够一起来思想上帝的话。 Saudara sekalian, kita patut bersyukur pada Tuhan. Pagi hari ini kita mendapat kesempatan boleh merenungkan firman Tuhan. 虽然是这一次是录影的方法， Sekalipun kali ini kami mempergunakan dengan cara merekam, 但这无法拦阻我们不断的思想上帝的话吧。 tetapi ini juga tidak menghalangi kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. 求主继续看顾保守我们每个人身心灵的健康， Kiranya Tuhan terus menjaga kita semua di dalam kesehatan kerohanian kita. 好让我们能够继续在上帝的话不断的成长， Supaya kita semua ini bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan. 荣耀上帝，带来祝福给别人。 Memuliakan Tuhan dan membawa berkat bagi semua orang. 那主内弟兄姐妹，今天呢，我们进入约翰一书第5章了。 Saudara sekalian, hari ini kita masuk di dalam 1 Yohanes pasal 5. 也就是呢这一封书信最后的一章了， Ini merupakan juga bagian surat yang terakhir. 因为这章的比较长， Bagian ini lebih panjang. 而且呢里面的内容是跟之前一样。 Isi di dalamnya itu sama dengan pasal sebelumnya. 那一样是什么呢？就是拥有几个的小题目。 Sama seperti apa? Yaitu di dalamnya memakai beberapa topik-topik kecil. 那今天早上呢，我们要思想的就是集中在第1节到第5节而已。 Hari ini kita merenungkan yaitu di bagian dari ayat 1 sampai ayat 5. 而我们把这段经文呢定一个题目，就是得胜的生命。 Melalui ayat-ayat ini kita tetapkan satu tema yaitu hidup berkemenangan oleh iman. 让我们一起来念这段经文。 Mari kita membaca bagian Alkitab ini. 我先用华语念一遍，等一下有人弟兄用印尼文再念一遍。 Saya akan membaca mulai dengan bahasa Mandarin, nanti diulang saudara Kadin dalam bahasa Indonesia. 约翰一书第5章第1节到第5节， 1 Yohanes pasal 5 dari 1 sampai 5. 凡信耶稣是基督的，都是从上帝而生；凡爱生他之上帝的，也必爱从上帝生的。我们若爱上帝，又遵守他的诫命，从此就知道我们爱上帝的儿女。我们遵守上帝的诫命，这就是爱他了，并且他的诫命不是难守的。因为凡从上帝生的，也就是胜过世界，使我们胜了世界的，就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是上帝儿子的吗？ Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? 我们读经到此为止。
Sampai sini pembacaan Alkitab. 主内弟兄姐妹，从另外一处的经文里面呢，我们可以看到约翰的见证。 Melalui bagian Alkitab yang lain, kita bisa melihat satu kesaksian dari Yohanes. 约翰见证了耶稣讲有关同样的一个课题， Kita juga melihat Yohanes menyaksikan Yesus yang berbicara tentang topik yang sama, 就是记载约翰福音16章33节， yaitu yang tercatat di dalam Yohanes 16 ayat 33. 在这边所说的就是我将这些告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。 Aku berkata kepadamu hal-hal ini, agar di dalam aku kamu memiliki damai sejahtera. Di dunia kamu akan mendapat kesulitan, tetapi bergembiralah, aku telah mengalahkan dunia. 有一位作者呢，曾经写了一段话， Ada seorang penulis pernah menulis sebuah tulisan. 世界充满了苦难， Dunia ini penuh dengan penderitaan, 但是同时呢，它也充满了被胜过的环节。 tetapi dengan penuh dengan momen-momen yang dapat diatasi. 这位姐妹的作者呢，深信在世上虽然有许多的问题发生， Penulis saudari ini yakin bahwa meskipun banyak masalah yang terjadi di dunia, 但有一些方面呢，已经被克服了， tetapi ada beberapa aspek yang telah diatasi, 好让这一些苦难呢也会被解决。 sehingga kesulitan-kesulitan itu pun juga akan terselesaikan. 那我们身为上帝的儿女更是如此啊！ Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. 相信我们，因为有主与我们同在， Kita yakin dan percaya karena Tuhan bersama dengan kita. 我们有把握说我们能够得胜一切。 Bahwa kita bisa mengatakan bahwa kita bisa mengatasi segalanya. 这不是因为我们的能力啊， Dan ini bukan karena kemampuan kita, 而是因为有主的大能啊！ tetapi adanya kuasa daripada Tuhan. 那主内弟兄姐妹，这段经文呢，我们把它分成两个部分。 Saudara sekalian, kita akan membagi bagian ini menjadi dua bagian. 第一部分呢，就是从第1节到第3节， Bagian yang pertama yaitu mulai dari ayat 1 sampai 3. 它的题目是因信心有得胜的生命。 Yaitu hidup berkemenangan oleh iman. 那第二部分呢，就是从第4节到第5节， Dan bagian yang kedua yaitu dari ayat 4 sampai 5. 因信心能得胜世界。 Dengan iman dunia dapat kita kalahkan. 那我们进入第1点吧。 Kita masuk di dalam poin yang pertama. 因信心有得胜的生命。 Hidup berkemenangan oleh iman. 兄弟弟兄姐妹，刚才我们所读的第1节， Saudara-saudara sekalian, ayat pertama yang tadi kita baca, 凡信耶稣是基督的，都是从上帝而生。 setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. 那这里的相信，这里信呢，不是单单指理性上相信的一个事实， Dan percaya ini bukanlah hanya percaya secara rasional saja, 而且呢，包括我们全心接受以及全人的投入啊。 tetapi itu termasuk keseluruhan komitmen daripada seluruh orang. 所以呢，不单单是我们能够明白， Bukan saja kita bisa mengerti, 不是我们在理智上所明白而已， bukan hanya kita menerima secara rasional, 但是呢，我们全心接受主成为我们的救主， tetapi kita menerima secara bulat bahwa Dia adalah Kristus penyelamat kita. 然后呢，我们全人呢投入在他的身上了。 Kita seluruhnya itu kita bersandar pada Dia. 那耶稣是基督呢，就是指我们相信的将世为人的耶稣嘛。 Yesus Kristus adalah yang kita percaya kepada Dia. 他已经来到世上， Dan Dia telah datang kepada dunia ini. 他是个人，他也是个上帝， Dia adalah manusia, Dia juga adalah Tuhan. 完全的人，也完全了是完全上帝。 Manusia yang sempurna juga Tuhan yang sempurna.
他已经来到世上，也就是为了拯救我们。 Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. 那从上帝而生的意思就是上帝从上帝那里得着了新生命。 Tuhan Allah yang melahirkan dia, yaitu mendapatkan satu kehidupan yang baru. 所以呢，当我们相信主耶稣了以后呢，我们有新的身份， Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki satu kehidupan yang baru, 就是上帝的儿女了。 yaitu anak-anak Tuhan. 那下半句这里所说的，凡爱生他之上帝的，也必爱从上帝生的。 Ayat pertama yang bagian bawah, dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. 主内弟兄姐妹，这里呢告诉我们什么呢？ Saudara sekalian, apa yang disampaikan kepada kita? 这里告诉我们，就是我们爱和生命的关系。 Yaitu mensiratkan hubungan antara kasih dan kehidupan. 如果我们有生命， Kalau kita sendirinya memiliki kehidupan, 就是能够爱，或者是能够交流啊。 yaitu kita bisa saling interaksi di dalam kasih. 所以呢，我们有生命，也就是有爱了。 Kita memiliki hidup, juga kita memiliki kasih. 这个就是约翰一直在强调的嘛， Inilah yang ditegaskan oleh Yohanes. 就是我们有从上帝而来的生命，就是要爱上帝，也是要爱人呢。 Kita memiliki hidup yang daripada Allah itu, maka kita juga harus mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama. 那如果我们进入到第2节的时候， Kalau kita masuk di dalam ayat yang kedua, 我们若爱上帝，又遵守他的诫命， bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu kita juga melakukan perintah-perintahnya. 这里告诉我们什么呢？ Apa yang disampaikan kita di sini? 我们如果有新的生命呢， Kalau kita memiliki satu hidup yang baru, 我们不可能不爱上帝呀、 kita tidak mungkin tidak mengasihi Tuhan. 如果爱上帝的话呢，这个是理所当然的情形啊。 Kalau kita mengasihi Tuhan itu memang sudah seharusnya. 那结果呢，我们就要遵守他的诫命。 Sehingga dengan demikian kita harus patuh kepada perintah-perintahnya. 怎么样的诫命呢？ Bagaimana kita lakukan? 就是呢，上帝的话中的一切真理。 Yaitu kita harus mengacu pada semua kebenaran dalam firman Tuhan. 我们该遵守的， Dan kita juga harus mentaatinya. 我们要行出来的。 Kita harus melakukannya. 那这里呢，下半句是告诉我们，从此就知道我们爱上帝的儿女了。 Dan bagian ayat yang kedua, yaitu apabila kita mengasihi Allah, kita mengasihi anak-anak Allah. 那这里呢，有一个知道的字。 Di sini ada satu kata, yaitu mengetahui. 那这里告诉我们什么呢？ Apa yang disampaikan kepada kita? 我们不单单是知道， Kita bukan saja mengetahui. 这里的意思就是我们能够体会到，能够领悟到。 Di sini artinya yaitu kita memahami. 领悟到呢，不是单单是知道，但是能够活在这个爱上帝儿女的生命了。 Bukan saja kita mengerti dan memahami, tetapi kita tahu bahwa kita hidup sebagai anak-anak Allah. 爱上帝又爱我们弟兄姐妹， Yaitu mengasihi Tuhan juga mengasihi saudara-saudara kita. 这个就是我们生命中应该要行出来的态度了。 Ini satu sikap yang memang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. 不需要别人教导我们的。 Kita tidak membutuhkan orang lain untuk mengajar kita. 那如果我们继续到第3节呢？ Kalau kita lanjut ke dalam ayat yang ketiga, 那我们遵守上帝的诫命，也就是爱他了。 kita menuruti perintah-perintah Tuhan, itu berarti kita mengasihi Dia. 那这里告诉我们，我们要遵守诫命，也就是我们牢牢的记住、保守住上帝的话的真理。 Di sini dikatakan bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, yaitu perintah-perintahnya untuk kita taati. 如果我们爱他的话呢，我们一定要好好遵守他的诫命了。 Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, maka kita harus mentaati perintahnya. 这个就是我们在成为上帝的儿女、爱上帝的证据。 Ini merupakan satu
keteguhan yang harus kita tunjukkan bahwa kalau kita mengasihi Tuhan. 然后呢，第3节下半句告诉我们，并且他的诫命不是难守的。 Di ayat ketiga bagian bawah yaitu perintah-perintahnya itu tidak sulit. 昨天弟兄姐妹， Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, 当我们真的爱上帝的话， pada saat kita sungguh mengasihi Tuhan, 我们上帝所给我们的命令的话呢，当然是我们是说这个不难守的。 tentu perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan katakan itu tidak sulit. 如果我们真的能够爱上帝的话呢， Kalau kita memang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, 上帝的命令不是一个重担， perintah daripada Tuhan itu bukan merupakan satu beban. 因为上帝已经告诉我们，已经显出来他的爱。 Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memancarkan kasih-Nya kepada kita. 当我们是说我们要回报他的爱的时候呢，当然是我们要遵守他的诫命，是不是难守的？ Pada saat kita mengatakan kita ingin membalas kasih daripada Tuhan, tentu perintah-perintahnya itu tidak berat. 所以，主内弟兄姐妹，我们实在感谢主， Saudara sekalian, kita patut bersyukur pada Tuhan. 是上帝先将他的爱赏赐给我们， Tuhan terlebih dahulu menyerahkan kasih-Nya kepada kita. 然后呢，才叫我们去遵守他的爱的命令。 Kemudian baru perintahkan kita untuk mentaati perintah-perintahnya. 那我们信主的人是与别人不一样的，就是先有供应啊。 Kita sebagai orang-orang percaya tentu berbeda dengan yang lain. Kita terlebih dahulu mendapatkannya. 呀，因为是上帝先给我们嘛， Karena Tuhan Allah terlebih dahulu memberikan kepada kita. 他已经把他的爱给我们了， Dia telah memberikan kasih-Nya kepada kita. 他把他的救恩已经供应给我们了。 Dan Dia juga sudah memberikan keselamatan itu kepada kita. 那后来呢，他才有要求让我们能够遵守他的诫命。 Dan pada akhirnya barulah Dia meminta kita untuk mentaati perintah-perintahnya. 那结果呢，凡是我们能够出自爱心的， Dengan akhirnya kita memiliki satu hati yang penuh dengan kasih. 对于任何的命令呢，都不会觉得难守。 Terhadap perintah yang seberat apapun kita tidak akan merasakan berat. 反而是我们会说很甘心乐意去做。 Kita melain akan mengatakan dengan hati yang sungguh-sungguh kita mengatakan kita akan melakukannya. 这就是我们的生命不一样的嘛。 Inilah perbedaan hidup yang ada pada kita. 之前是我们拥有的是永远的死亡， Dulu kita hanya memiliki satu kebinasaan. 但是上帝已经供应给我们， Tetapi Tuhan telah memberikan kepada kita. 我们就有得生命了。 Kita telah memperoleh satu hidup yang baru. 因为我们都是上帝所生的。 Kita semua ini terlahir daripada Tuhan Allah. 换句话说，是我们已经成为上帝的儿女了。 Dengan kata-kata lain, kita telah menjadi anak-anak Tuhan. 那所以呢，我们就有新的生命， Dengan demikian, kita memiliki satu hidup yang baru. 就是能够爱上帝，也爱别人。 Kita bisa mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama. 这个就是第一点了。 Ini yang poin yang pertama. 第二点， Poin yang kedua, 因信心能得胜世界。 dengan iman mengalahkan dunia. 第4节告诉我们呢，因为凡从上帝生的，就是胜过了世界。 Ayat keempat mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. 这里有告诉我们有因为啊， Di sini dikatakan ada sebab. 那这里也表示呢，下面的是说明为什么。 Dan di bawah itu menerangkan apa artinya. 为什么他的诫命不是难守的？就是第3节所提到的。 Kenapa yang disampaikan itu bahwa perintahnya itu tidak berat seperti ayat yang ketiga? 因为就是从上帝生的， Karena itu semuanya terlahir daripada Tuhan Allah. 这就是你和我相信主的人。 Ini adalah saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. 我们拥有了永生， Kita telah memiliki satu hidup yang kekal. 就是有上帝的生命。 Dan kita juga memiliki hidup daripada Tuhan. 这里呢，告诉我们就胜过了世界。 Di sini dikatakan bahwa mengalahkan dunia. 胜过世界什么意思？ Apa artinya mengalahkan dunia?
就是胜过爱世界的心呢。yaitu mengalahkan hati yang mengasihi dunia. 我们不爱世界， Kita tidak mengasihi dunia. 我们身为基督徒，就是要爱上帝，也爱弟兄姐妹。 Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. 第四节呢，下半节就是使我们胜了世界的，就是我们的信心。 Dan bagian yang selanjutnya yaitu tentang iman. 胜了世界， Iman yang mengalahkan dunia. 就是呢我们很确定的事实的行为。 Kita memiliki satu kepastian untuk melakukan tindakan. 那这里呢，就是特别是指我们借着与主同钉在十字架，胜过了世界。 Dan kita menang adalah bersama-sama dengan Tuhan yang telah salib di atas kayu salib. 那主内弟兄姐妹，不是因为我们能够得胜世界， Saudara sekalian, bukan kita yang mengalahkan dunia ini. 因为我们是从上帝生的， Karena kita terlahir daripada Tuhan Allah. 不是因为我们能够， Bukan karena kita bisa. 但是因为有信心，那我们对上帝的信心，上帝给我们有权柄胜过了世界。 Karena kita memiliki iman kepada Tuhan sehingga Tuhan memberikan kita satu kesanggupan untuk mengalahkan dunia. 所以呢，刚才是我们所读的第四节，就是我们的信心。 Tadi yang sudah kita baca di ayat keempat itu adalah iman kita. 什么意思呢？ Apa artinya? 我们借着信心 Kita melalui iman kita 与基督联合， dan bersatu dengan Kristus, 然后呢，跟他得胜我们的世界，因为我们有他得胜的生命。 kita bersama-sama dengan Dia mengalahkan dunia karena kita merupakan bagian daripada Dia. 那主内弟兄姐妹，所以呢，第五节很有意思的告诉我们， Saudara sekalian, ayat kelima ini sangat menarik. 再一次确定 Sekali lagi menegaskan, 胜过世界是谁呢？ siapakah yang memenangkan dunia ini? 这个就是要定了得胜者的范围，谁是得胜者， Dan siapakah yang mengalahkan dunia ini? 而且是那个把其他不属于里面的全部排除掉。 Yaitu yang tidak termasuk di dalam bagian itu akan disingkirkan. 那下半句呢？第五节，不是那信耶稣是上帝儿子的吗？ Di ayat kelima, bagian bawah dituliskan, selain daripada dia yang percaya. 那这里呢，告诉我们什么呢？就是跟第一节差不多一样的意思。 Artinya itu hampir sama dengan penjelasan di ayat 1. 很有意思哦，第五节这里是有用那信耶稣是上帝的儿子的。 Di situ dituliskan bahwa yang mengalahkan dunia itu yaitu Yesus adalah anak Allah. 大家如果注意到第一节怎么样开始啊？ Kalau kita mulai dari ayat 1, dimulai dengan apa? 凡信耶稣是基督的啊， Yaitu setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. 很有意思哦。 Sangat menarik bukan? 那刚才第五节再一次的强调，再问一下，到底是谁啊？ Di ayat kelima ditanya sekali lagi siapakah dia? 就是那个第一节所强调的，凡信耶稣是基督的。 Yaitu ditegaskan di ayat pertama yaitu setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. 唯有那一些正确信仰的基督徒， Yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. 才是有资格胜过世界， Memiliki hak untuk mengalahkan dunia. 因为他拥有上帝的生命。 Karena dia telah memiliki hidup daripada Allah. 主内弟兄姐妹， Saudara-saudari dalam kasih Tuhan. 这两节告诉我们什么？怎么样的消息呢？ Dua bagian ini berita apa yang disampaikan kepada kita?
不是我们自己能够胜过世界， bukan karena kita sendiri bisa mengalahkan dunia, 而是借着从上帝而生的生命的能力， yaitu satu kehidupan yang berasal daripada Tuhan yang memiliki kekuatan, 使我们能够胜过世界。 sehingga kita bisa mengalahkan dunia. 我们胜过了世界， Kalau kita sudah mengalahkan dunia, 当然也就不爱世界和世界上的事了， yaitu tidak mengasihi lagi hal-hal yang ada di dunia, 并且是爱上帝的心和，也就是在我们的里面了。 yaitu mengasihi kasih daripada Tuhan yang ada di dalam diri kita, 而爱上帝的， dan mengasihi Tuhan, 也必爱从上帝生的， dan juga mengasihi yang terlahir daripada Tuhan, 也就是我们主内的弟兄姐妹了。 yaitu saudara-saudara kita yang ada di dalam Tuhan. 那我们实在是要谨慎， Dan kita harus berjaga-jaga. 世界在魔鬼的手中呢，乃是一件他的武器。 Dan dunia ini adalah merupakan satu alat yang dimiliki oleh iblis. 那他呢会躲在世界的背后， Dia akan bersembunyi di belakang dunia ini, 就是要夺取爱上帝的心了。 yaitu untuk membuat kita supaya tidak mengasihi. 结果呢，我们就不爱弟兄姐妹了，反而是恨他们。 Sehingga kita tidak mengasihi lagi saudara-saudara kita, melainkan kita membenci mereka. 所以，主内弟兄姐妹，我们要知道我们的信心， Saudara sekalian, kita harus mengerti tentang iman kita. 我们对上帝的信心，就是要开启我们得胜的生命的钥匙了。 Kita mengasihi Tuhan, kita harus membuka satu kuncinya itu, yaitu kita mengasihi Tuhan. 也就是我们知道上帝借着耶稣基督在十字架上所成就的胜利， Supaya kita juga mengetahui yang mana kepastian iman daripada Tuhan Yesus yang berikan atas kemenangannya, yaitu mengalahkan di atas kayu salib. 也就是给我们信心的保证了。 Dan juga memberikan satu jaminan hidup bagi kita. 主内弟兄姐妹， Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, 处在现在的情况当中， di dalam kondisi yang seperti saat ini, 我们可能是说，我们怎么样得胜了这一切呢？ kita bagaimana bisa mengalahkan dunia ini? 那我们就是要回到刚才呢第一节所说的嘛， Kita harus kembali lagi tentang apa yang dicatat di dalam ayat 1, 就是我们要有信心， yaitu kita harus memiliki iman. 有了信心，我们就有了生命。 Kita memiliki iman, demikian kita juga memiliki hidup. 那我们有上帝的生命呢，我们会保证能够胜过了世界。 Kalau kita memiliki hidup yang bersumber daripada Tuhan, maka kita juga bisa mengalahkan dunia. 所以，主内弟兄姐妹，我们还是回到我们的信心嘛。 Saudara sekalian, mari kita kembali di dalam iman kita. 如果我们感觉到我们无能为力， Kalau kita merasakan kita tidak berdaya, 那我们实在是完完全全能够投靠我们的主了嘛。 kita harus secara bulat kita bersandar kepada Tuhan kita. 所以呢，刚才信心是说，是我们完完全全的相信， Tadi iman dikatakan bahwa kita secara total percaya kepada Tuhan, 投入在上帝的手里， yaitu berserah di dalam tangannya Tuhan. 这个就是我们该做的事情嘛。 Inilah hal yang harus kita lakukan. 不要再抓住我们要抓住的事， Janganlah kita terus mencari hal-hal yang mau kita cari, 而是我们能够把我们所抓住的全都给我们的主了。 tetapi kita harus menyerahkan semua yang kita ingin ini ke dalam tangan Tuhan. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, 正如我这2个礼拜的经验， saya akan membagi pengalaman saya di dalam 2 minggu ini. 因为是这2个礼拜都是相当可以说是有面对挣扎的生活了。 Tentu di dalam 2 minggu ini saya menjalani kehidupan yang penuh dengan pergolakan. 因为是大家知道呢，我们全家都被感染了，
Semuanya sudah tahu bahwa kami sekeluarga semuanya terpapar. 那我本身呢，就是在2个礼拜前的时候，当爸爸洪牧师要进入到医院的时候呢，也给我很大很大的挣扎。2 minggu yang lalu, yaitu pada saat papa saya, yaitu pendeta Angkasa, akan masuk rumah sakit, itu memberikan satu pergumulan yang berat bagi saya. 因为他全身都是软弱下来了， Karena dia sudah mengalami jasmani yang sangat lemah. 所以说我跟哥哥要扶着他到医院去。 Saya dengan abang saya harus memapa dia ke rumah sakit. 那个时候，因为看到他全身都是软起来的时候呢，我在里面在心里只能祷告主啊，帮助他。 Melihat kondisi yang sangat lemah itu, saya hanya bisa berdoa di dalam hati, "Ya Tuhan, tolonglah dia." 难道我能够医治他吗？ Apakah saya bisa mengobati dia? 当然不能。 Tentu tidak. 难道是住在这个 apartment 里能够医治他吗？ Apakah tinggal di apartemen itu bisa diobati dia? 也当然不可能。 Tentu tidak juga. 那我们当然是要把他带到医院去，完全的交托给医院这一方面能够医治他就对了。 Tentu kami akan membawa dia untuk masuk ke rumah sakit dan menyerahkan ke rumah sakit supaya dia bisa diobati secara total. 所以说那个时候呢，就是我只能仰望主，完全的把洪牧师我爸爸完全的交托给医院，求主使用医院来医治他。 Dan pada saat itu saya hanya bisa menyerahkan papa saya, pendeta Angkasa, ke dalam tangan Tuhan supaya dia diobati di rumah sakit. 所以说，在无能为力的情况当中， Dalam kondisi yang tidak berdaya, 深信借着上帝所用的管道的话呢，我们就能够得胜。 melalui campur tangan daripada Tuhan itu, kita bisa menang. 主要呢，我们是不是要投入完全的交托给我们的主吗？ Yang penting, apakah kita mau menyerahkan semuanya secara total kepada Tuhan? 就如当天呢，我把爸爸完全交托给医院，求主使用这个医院能够医治他。 Seperti pada hari itu, saya menyerahkan papa saya ke rumah sakit supaya rumah sakit bisa mengobati dia. 借着主内弟兄姐妹所有的同工们的祷告，支持我们全家。 Melalui semua doa-doa dari jemaat dan pengurus, 我们无能为力的能够被刚强起来。 kami yang tidak berdaya itu dikuatkan kembali. 所以主内弟兄姐妹， Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, 世人可能会看到无能为力都是失败的， kebanyakan orang-orang akan melihat bahwa itu seperti tidak berdaya dan gagal. 但是在基督里，无能为力呢，可以成为得胜者。 Tetapi orang-orang yang tidak berdaya di dalam Kristus akan menjadi pemenang. 因为我们对他有信心， Karena kita beriman kepada Tuhan. 还有我们有主内弟兄姐妹一直在支持我们每个人。 Dan kita juga memiliki saudara-saudara seiman yang terus mendukung. 所以说，我们不是个人得胜， Kita bukan menang karena pribadi kita, 而是真的有从上帝而来的力量的恩典。 tetapi kekuatan dan anugerah yang bersumber datang daripada Tuhan. 还有我们主内的弟兄姐妹。 Dan juga saudara-saudara seiman kita. 所以说，我再说一遍， Saya katakan sekali lagi, 多数的人看无能为力的人是为失败者， kebanyakan orang melihat orang yang tidak berdaya sebagai orang yang gagal. 但是在基督里，无能为力可以变成得胜者。 Tetapi orang yang tidak berdaya di dalam Kristus dapat menjadi pemenang. 求主帮助我们， Kiranya Tuhan menolong kita. 我们低头祷告。 Kita berdoa. 主啊，我们要把自己完全的交托， Ya Tuhan, kami mau menyerahkan pribadi-pribadi kami. 而让我们真的在我们的生命中对你有信心。 Supaya di dalam kehidupan kami beriman kepada Tuhan.
我们借着我们的信心，不断的爱你。 Dengan iman yang kami miliki, kami senantiasa mengasihi Tuhan. 爱你，也就是遵守你的诫命。 Mengasihi Tuhan adalah mentaati segala perintah-perintah Tuhan. 好让我们能够得胜了世界， Supaya kami bisa memenangkan dunia ini. 在得胜的生命当中，也能够爱我们周围的人。 Dengan hidup yang berkemenangan, kami juga bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami. 因为这就是你所要我们做的。 Dan inilah adalah yang Tuhan hendaki untuk kami lakukan. 主啊，我们要感谢你， Terima kasih ya Tuhan. 求圣灵继续坚固我们的信心， Kiranya Roh Kudus daripada Tuhan senantiasa menguatkan hati kami. 好让我们成为得胜者。 Supaya kami menjadi orang yang berkemenangan. 我们有得胜的生命。 Dan kami memiliki hidup yang berkemenangan. 我们这样祷告，奉主耶稣名求， Demikianlah kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.